Aduh mak. Cerah ke tak ni? Okey, boleh lah kot. Nak berapa? Kat Vietnam lah. Okay, tadi aku duk godek-godek. Bukan tadi lah, benda ni dah lama lah. Aku duk buat lepas tu aku sikit kepala. Okay, daripada pagi tahun lepas aku dah buat. Benda ni dah lama, tapi sebab aku tak pernah duk peduli pun pasal dia punya ni. Yang penting waktu aku lukis bintang 14 ni, dia nampak seakan sama selama ni lah, daripada sekolah rendah kan. Tapi aku rasa benda ni dia menjadi masalah kepada ramai orang. Sebab nak dapatkan yang betul-betul nampak macam elok sungguh tu tak dapat kan. Jadi start tahun lepas tu aku buat banyak agak lah, kertas habis kan. Tapi tak selesai-selesai. Okay, tadi aku terfikir macam okey lah, sambung lah fikir kan. Kemudian burn out kepala otak berasak. Aku lena. Ni yang aku buat pagi tadi. Memang agak fail lah. Okay. Tapi lepas aku lena, aku bangkit-bangkit, aku macam ada nampak beberapa nombor tau. Adalah beberapa supporting factor yang membuatkan aku terfikir nombor-nombor tersebut memungkinkan, aku keluarkan teori, memungkinkan memang dia akan jadi theta decagram. Sebab nombor-nombor tu impossible untuk dibuat sebelum ni. Okey, apa nombor dia? Aku bukan ni pun, cuma dah nampak, kita try lah kan. Okey, nombor dia adalah 7. Nampak? Okey. Nombor 7, 14, 21, 28. Senang cerita gandaan 7 lah. Okey, gandaan 7. Ada sebab kenapa tiba-tiba aku terfikir pasal nombor 7. Bukanlah mistik. Mungkin sebab selama ni memang aku dah buat polygon tu. Dia ada berapa law tau bila nak buat polygon. Macam polygon macam-macam lah. Segi 5, segi 4, segi 3 apa semua tu kan. Dia ada law, dia ada peraturan. Salah satunya adalah bucu. Contoh kata bintang kan. Bintang ada 5 bucu. Jarak antara mana aku tunjuk? Okey. Jarak antara bucu ke bucu dia mestilah sama. Kalau 5 mestilah sama. Kalau kata ini 3 cm mestilah sini 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. Itu law dia. Tapi bila bintang 14, dia banyak bang. Macam mana nak tahu ni? Yang ni. Dan dia tidak boleh dimulakan dengan macam okey, bintang 5 dia adalah pentagon. Jadi kita boleh mula dengan pentagon. Okey, mula dengan pentagon, kemudian kita tarik je lah. Okey, tarik. Tarik pun tak betul ya. Okey, tarik. Tarik panjang sikit, ni bucu tarik panjang sikit, tarik straight. Okey, hang akan jadi bintang. Dia sebab dia bermula dengan poligon pentagon. Tapi untuk bintang 14, hang nak mula dengan apagon. Okey, benda ni dia jadi confuse kat aku. Jadi aku pun tadi mangkit-mangkit tidur, aku terfikir nombor 7. Nombor 7 ni, dan satu lagi aku terfikir dia adalah ukur lilit. Dua perkara ni yang tiba-tiba main dalam kepala aku. Ukur lilit ni adalah daripada satu point hampusin sampai jumpa balik. Dia jarak dia daripada itu ukur lilit. Dan dia mestilah perfect bulat tau, perfect circle. Okey, macam mana nak buat perfect circle dengan ukur lilit yang perfect, yang memang cantik. Dan berapa jarak ukur lilit dia untuk dapatkan point 14 point supaya jadi bucu. Okey, benda-benda ni masuk dalam kepala otak aku. Dan banyak persoalan tu, dan sehinggalah aku come out dan berjaya buat. Okey, ini yang berjaya lah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okey, tadi aku kira mula kat sini kan. Okey, 14 bucu. Dan aku tengok macam perfect lah.
Okey, di mata aku perfect lah. Okey. Sebenarnya 7 tu apa dia? Okey, 7 ni adalah 1/4 daripada ukur lilit. Okey, 7 cm adalah 1/4 daripada ukur lilit. Aku buat jadual. Dia mesti ada dia mesti ada 4 pembahagian. Syarat dia mesti macam tu, 4 pembahagian. Okey, ni bahagian pertama. Antara ni hang mesti 2, 2, 2. Dah berapa? 6. Sini mesti 1. Hang nak dapat 14, kan gandaan kan? Gandaan. Hang just ganda jelah. 4, 4, 4, 4, 2. 21 ni dia bukan 5 tau. Dia adalah 6. 6, 12, 18, 3. Okey? 28 sama. Ni pun 1, 2, 3. Sini mesti 4. 4, 24. Berapa bahagi 3, 24? 8, 16, 24. Okey. Jadual ni guna untuk apa? Jadual ni guna untuk hang buat ukur lilit. Okey. Ukur lilit adalah key point dia kat sini. Okey. Macam mana nak guna jadual ni? Okey, aku tunjuk minta maaf kerana tulisan buruk. Pasal tak tahulah. Orang genius orang kata memang selalunya buruk tulisannya. Aduh, lukisan insya-Allah lah okey, tapi tulisan macam Arab. Alright. Macam mana nak guna? Sebenarnya A, B. Ini adalah first quarter. Nampak ni? Kau berlari di mana ni? Okay. Aku bahagikan kepada 4 bahagian lah. Okay. Ni perfect circle lah. Okay. A, B. Kita nak dapatkan bucu ni tau. Bucu 1, 2, 3. Dan ingat, ini adalah yang penanda dia. Hang mesti ada gap kat sini. Okey, inilah guna dia punya jadual tu. Ini 2 cm, 2 cm, 2 cm, sini 1. Kenapa mesti 1? Sebab jarak antara bucu ini ke bucu seterusnya mesti sama dengan yang ini. Mesti 2 cm juga. Jadi 2 cm bahagi 2. Kalau kata 4, kalau kita guna jadual 4, 14 kan. Dia mestilah 4, 4, 4, 2 kat sini. Sebab kat sini mesti 2 juga. Supaya dia tambah jadi 4. Okey, dapat kat situ. Lah ni macam mana nak buat bagi jadi bulat dulu, supaya kita nampak benda ni jelas. Sekejap lagi hang akan nampak pattern. Hang akan nampak macam mana hang nak gabungkan supaya jadi 14. Alright. Kita ambil kertas baru. Benda pertama mesti ada ni. Okey. Sebenarnya alatan aku pun tak berapa cukup. Ini pun dah tumpul dah. Aku buat berapa kali dah tadi. Okay, alatan aku pun tak berapa cukup. Kalau ada faksi curve, apa pembaris tu, pembaris curve tu, yang selalu kita guna buat graf kan, lagi cantik, lagi comel lah. Sebab hang terus boleh guna untuk dapatkan dia punya ukur lilit. Okay, aku tajamkan sat lah. Okay, kenapa perlu fikir benda ni? Aku punya pasal aku nak fikir. Kan? Mungkin ada manfaat untuk orang lain, kita tak tahu. Alright. Sebab aku sendiri pun cari-cari macam tak pernah jumpa kan. Okay. First kita mesti buat satu bulatan yang bila kita bahagi kuarter dia tu, hang dapat 7 cm. Okay. Tadi aku ada calculation lah. Aku kira-kira guna formula ni. Diameter adalah 45 mm. Okey, 4.5 cm, 45 mm. Okey. Guna diameter ni. Okey. Mesti ada tanda satu kan untuk ni. Diameter ni untuk hasilkan satu perfect bulatan. Okey. Bulatan yang circle yang baik lah. Wih, lama aku tak pakai benda ni. Ini pun aku rosek-rosek dia jumpa sama mana menyelit je. Ujung ada, kalau tidak sampai tahun depan pula tak settle. Persoalan misteri ni kan. Okey. Anda dapat satu perfect circle. Untuk yang garisan pertama nak buat 90 degree bahagi 4 kan. Okey, 90 degree sana, 90 degree sini apa semua kan. Perfect lah. Pembahagian macam potong kek 1/4 mestilah perfect.
Okey. Untuk first, garis bilah macam mana pun, yang penting dia kena dekat pusat tengah ni, pusat diameter ni. Okey. Okey, garis bagi lebih pun tak apa. Bersilang dekat sini sebab kita nak cari yang atas. Yang atas pula kita tak boleh terus tarik macam ni. Sat lagi dia sengit, jarak antara ni dah tak sama. Faham tak faham? Okey. Guna kaedah yang kita dah belajar daripada sekolah menengah lah, sekolah rendah lah kot, tak tahu lah. Okey, lebihkan sikit, kita buat penandaan X ke atas. Okey, luar tanda luar. Kat sini pula bagi betul-betul tepat kena kat situ. Okey. Okey, anda dapat atas bawah. Pastikan garis kena betul-betul. Right. Sekarang anda dapat 4 bahagian lah. Okey, A, B, C, D. Okey, ni bahagian A ke B, B ke C, C ke D dan D ke A. Alright. Macam mana kita nak tanda ni pula? Okey. Aku dah bagi tahu tadi, sini mai sini ukur lilit dia mesti 7 dan jadual dia tadi adalah 2 2 2 1. Okey. Sekarang ni kita akan garis sini ke sini tanda. Aku kena besarkan kot. Okay. 2 cm. Benda ni nampak rumit sikit lah. Pastikan kosong sifar ni betul-betul tepat kena dekat dia punya persilangan tu antara ni. Dan 2 ni kena betul-betul dekat tu lah. Aku buat pakai pen merah tu. Okay. Supaya nampak jelas. Okay. Tak. Ni. Dan mesti kena tepat betul. Okay. Anda dapat satu garisan sini ke sini sebanyak 2 cm. Aku pakai jadual pertama. Ni. Okay, jadual ni. Jadi, yang first dah settle. Alright. Kita nak pergi second, third dengan fourth. Letak balik yang tadi. Point tadi. Kemudian, cari lagi persilangan dia. Okey, kat situ. Okey, ni point dia. Okey, buat lagi. Mesti 2 cm, 2 cm. Jadual tu jangan ada ubah-ubah. Sebab ini adalah dia punya nisbah. Aku nak dapat nisbah ni, Lena mangkit balik baru dapat. Okey. Dan pastikan sini ke sini 1 cm lah. Ni pun dah lari sikit ni. Dia tak bersilang betul. Mana dia tadi? Dia sepatut kat sini. Ni. Okey. Ni kalau ada mechanical pencil yang lebih tajam kan, 0.3. Aku ada tapi aku malas nak cari lah ni. Duduk dalam tempat aku melukis tu. Alright. Terus sambung. Sebab apa? Sini kat sini memang 1 cm. Okey. Dapat lah 1 cm. Ini ke sini 1 cm. Dan hang kena ulang proses ni untuk B ke C, suku kedua, suku ketiga dan suku keempat. Alright. Susu pula. Aku ada tengok satu video tahun lepas lah. Ajar brother apa nama dia, Hafiz ke apa tak? Brother tu dia bagus lah. Dia dah buat macam-macam video pasal sains, pasal matematik. Lepas tu aku pun teruja lah tengok kan benda tu. Bila dia nak cakap kata, oh kita dah boleh buat ni, nama dia theta decagram apa semua kan, yang kat bendera kan. Aku pun tengok lah sampai habis. Lalah dia kata, impossible nak buat. Impossible nak buat. Lepas tu tapi memang boleh dibuat oleh orang-orang yang memang cendekiawan matematik zaman-zaman dulu kan. Corak-corak arabes yang kita tengok kan. Jadi maksudnya benda tu tak adalah mustahil sangat. Tapi kita tak ada formula tu. Sampailah tahun ni aku duk terfikir. Okay, dan sempena merdeka ni mungkin menjadi satu masalah kan, persoalan lagi kepada orang ramai. Jadi aku cuba sekali lagi. Okay, dah betul lah.
Tarik. Benda ni dia memang kena pakai, aku rasa memang kena pakai ni lebih baik lah, pakai apa nama? Pensil mechanical. Okey. Kemudian sini nak kata rumit sangat tu dah lah, tapi kalau hang ada proper punya tool, laju ya buat benda ni. Okay. Nah, aku seronok tau bila bila ada satu persoalan yang kita tak selesai-selesai, kemudian hang dapat idea untuk menyelesaikan persoalan tu, walaupun hang tak dapat duit apa kan, tapi satu kepuasan kepada diri sendirilah. Ada orang apalah dia fikir buat benda-benda lagu ni. Okey. Aku punya suka lah nak fikir. Hampa kalau hampa tulis apa-apa, aku susah sikit nak baca pasal phone holder ni dia ganggu sikit. Okey. Sikit nak habis lah. Right, mana dia tadi hilang. Dia mesti 2 cm. Dia tak boleh lari. Lari je. Point apa semua selaru. Okey. Persilangan antara titik-titik tu mesti perfect. Tengok. Perfect. Okay, sekejap lagi aku akan tunjuk satu persatu dia punya cara macam mana benda ni bentuk sebenar. Kalau kita tengok bentuk bendera yang sebenar, atas ni dengan yang bawah ni dia straight, dia punya bintang tu, bucu bintang tu dia straight sama dengan bawah ni. Jadi dia macam ada tiang tau, pillar. Tapi untuk yang kiri dengan kanan ni, dua ni, dia tidak bermula di persilangan ni tau. Dia di atas sikit dan di bawah sikit. Okay. Sikit tu yang aku nak cari. Sampai ke sudah tak jumpa. Lah tadi baru jumpa. Okay. Jadi macam mana kita nak gabungkan? Okay, kena ingat first A pertama. Dan A kedua dia macam ni. Yang ini dia automatik akan jadi selepas hang buat ini dengan perfect, penuh. Alright. Kita mula sekarang. Ini adalah yang pertama. Ini kedua, ini ketiga. Kita kena mula yang first. Yang first. Ni dia tengok akulah kan. Kalau apa dia jadi sengit dia. Okay. Ni aku punya view. Okay. Kita tarik. Tak tahu lah ada orang minat ke tak minat benda ni. Aku minat. Jadi aku buat. Okay. Satu line. Okay. Satu line dua line. Okay. Line kedua. Okay. Betul tak? Kita dah dapat. Okay. Adakah semua kena buat itu? Ya. Tapi kita jangan kelang kabut. Kita selesaikan satu-satu. Okay. Ini dah bercantum jadi satu bucu. Ini dah bercantum? Belum. Okay. Mula daripada bucu ni. Pergi ke mana? Jangan salah tarik. Dia mesti pergi selang satu. Bukan main sini. Dia selang satu matang ni. Okay. Dia punya ni lari juga bawah. Alright. Ini okay, kita selesai yang kita nampak dulu. Okay. Sini dia akan pergi sini. Alright. Boleh. Jadi yang bawah ni automatik dia akan main tang ni. Sini dia akan main tang ni. Alright. Jadi yang kosong yang ni, yang ni, yang ni. Okey, ni satu lagi kosong. Jadi
Ini ya, bentuk ni mesti kita ulang. Ini sini. Ini tidak tinggal. Mesti A dia sama. Dia tak ada lain-lain lah. Bentuk dia sama selang satu je semua. Alright. Ni di sini. Okay, lagi. Ni sambung sini. Sebab apa? Ni dia punya A. Okay. Ni A dia sinilah. Ni di sini. Ni okey, ni nak ke mana? Tu ada lagi. Jangan main tinggal-tinggal dia. Okey. Ni di sana. Aku dah lari sikit ni. Point tak tarik betul-betul, dia memang akan lari lah. Mesti tarik kena point betul. Okey. Balik asal. Lah ni jadi tak? Kita kira sama-sama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Okey, dapat tengok 14. Nak bagi nampak jelas lagi, kalau kertasnya warna putih, kalau warna kuning tak nampak lah. Aku warnakan warna merah lah. Okey, supaya nampak lebih jelas. Okey, ni adalah yang tegak. Hampa pergi ambil bendera, hampa tengok ataupun Google bendera, hampa tengok betul-betul dia punya bintang dia tu. Yang tegak ni, yang first tu dia memang tegak. Bercantum dia straight line dengan yang bawah. Okey. Dia macam dekat, kalau kita tengok jam analog jam dinding itu 12 dengan 6 lah. Okey. Tapi untuk 3 dengan 9 dia tak ada, dia tak sama. 3 dengan 9 dia tak sama. Macam itulah contoh. Bukan nombor kat sini. Aku bagi contoh dekat jam analog, jam dinding. Okay. Color supaya nampak jelas lah. Jadi adakah lah ni mustahil untuk membuat satu tetradecagram ataupun bintang bucu 14? Untuk aku dah selesai masalah aku. Aku dah selesai masalah selama bertahun-tahun. Color nak bagi hampa nampak lah. Lagi duk cari pula mana tak ada pun ni jumpa dah. Okey. Dapat lah. Bintang bucu 4 belah ni kalau. Okey. Yang bulan bintang dia duduk mana? Bulan bintang dia akan duduk kat sini lah nanti. Okey, kat sebelah ni. Alright. Dia akan tarik lagi kat sini lah. Bulan bintang pula, bulan sabit. Okey. Dia akan duduk ada di sini ya. Selalunya dia akan kena, hampir kena di sini.
Alright. Jadi kena pandai-pandai lah. Okay. Yang bab buat bulan sabit tu, yang kali lah, benda tu tak ada, tak susah mana pun. Okay. Yang ini je. Alright. Theta decagram dah settle. Okay. Okay. Level berapa? Tebu. Okay. Done. Okay, jumpa lagi. Mana? Finish.